Hai, Assalamualaikum. Selamat kembali ke channel aku. Jadi, seperti yang aku janjikan lah, untuk hari ni aku nak buat gameplay demo gaming experience 4K menggunakan monitor yang aku review lepas, iaitu monitor Gigabyte M32U, untuk aku mainkan dengan RTX 3070 Ti. Jadi, aku nak share kat korang lah pengalaman gaming experience dalam resolution 4K 144Hz. Tengok game apa yang support sampai 144Hz menggunakan 3070 Ti ni. Jadi sama-sama kita tengok. Let's check it out. Okay, ini adalah main desktop aku, iaitu PC aku lah. Okay, untuk game-game yang aku nak try, ada list dia kat sini. Ada ni Xbox Game Pass, subscribe setahun, 145 tak silap aku, RM145. Ada seller kat Shopee, tolong settingkan. Kemudian, aku nak buka dulu Nvidia. Jadi inilah, kadang-kadang ada certain game Nvidia aku setkan dia as auto setting biar dia auto optimize, tapi ada certain game aku setting sendiri lah. Jadi kat sini, alright, kita ada Batman Arkham Knight. Korang nampak tak sini, Batman Arkham Knight, Cloudpunk, Cyberpunk 2077, Doom Eternal, F1, Fall Guys, Rocket League, Red Dead, Persona Striker, Immortal Phoenix Rising, Horizon Zero Dawn, Forza Horizon 4, Battlefront 2 dan juga Tomb Raider yang first. So kat sini adalah game-game yang aku nak try lah. Tapi aku akan macam Fall Guy ni aku tak try kot, tapi boleh je sebab cuma Fall Guy ni dia lock kat 60 FPS je. Kita akan mulakan dengan Batman Arkham Knight dululah. Sekejap lagi. Okay, untuk sebagai permulaan aku akan buka MSI Afterburner. So kat sini aku dah buat Undervolt. Kalau tak tahulah kat sini korang tak nampak, maybe jauh kan. Undervolt tak adalah dia full bising kipas tu. Jadi aku pakai preset ni Undervolt, kemudian barulah aku run game. So kita nak try first adalah Batman Arkham Knight kan. Jadi okay, sekarang aku akan mulakan. Buka dulu controller Xbox Series X ataupun controller Xbox Series lah. Okay, dah pair. So aku pair dan aku ada dongle kat situ. Pakai Bluetooth pun boleh, tapi aku prefer dongle sebab dongle lagi stable. Dongle original dia lah. Okay, kita mulakan dengan Arkham Knight. Okay, Arkham Knight. By the way, aku akan tunjuk dulu setup aku. So graphic option aku kat sini adalah alright, adaptive, full screen display mode, full screen resolution, native 4K. VSync aku ambil adaptive. Max FPS dia sayang sekali, cuma max dia sampai 90 je. Okay, texture resolution semua high. Motion blur aku off. Chromatic aggregation on. Film grain aku tak minat, aku off. So 16 anti-static. Kemudian Nvidia punya setting, interaktif tu semua on lah. Okay, so kita mulakan sekarang. Okay, this is it, Batman in 4K. Aku akan cari port yang menarik sikit. Alright, game ni walaupun dah berapa, 2015 still lagi antara game yang tercantik bagi aku lah. So kalau korang nak tengok ni FPS aku, GPU usage dia tak dapat 100% sebab game ni lock dekat 90 FPS. Maximum frame rate dia cuma 90. Dan tengok temperature aku 69 darjah Celsius, CPU 55 dan usage nya hanya 28. So jadi game ni kata orang tu aku dah max pun still cantik lah.
Gila dengan 4K. 4K memang terbaik lah. Kena pula ni suit Batman yang aku minat. So kita akan, sekejap lagi aku akan buat gameplay sikit menggunakan kereta dia nanti. So sebelum tu korang boleh tengok, kita ambil photo mode lah. Photo mode ni kalau aku nak fokus setiap satu, kau tengok tu. Oh sekejap, undur sikit. Undur sikit lagi. Gila detail dia. Kau boleh zoom. Tak silap aku, sekejap aku zoom lagi. Kau tengok dia punya apa, keluli Batman ni, satu-satu detail dia tu. Sekejap, kena undur sikit baru nak. Senang cerita, game ni memang antara yang terlawa, game lama yang terlawa lah. So kita akan buka gameplay kejap menggunakan Batmobile sekejap lagi. Syuk lah, pakai lah angle dia tak cantik. Okay, frame rate dia ada spike sikit. Okay. Aku nak, kena langgar, kurang ajar. Lah sedikit gameplay. Banyak sangat mission. Aku tak habis main game ni. Jangan risau, aku memang takkan pernah habis main. Kalau beli game jarang lah aku nak habiskan main. Beli atau bazi, itulah nak kata. Anggar semua, Batman tak guna. Okay, kita tolong polis kejar ni. Tolong polis siap. Pulak ni, ya Allah, jatuh. Ngarut. Okay, boleh stop kot. Terbalik. Okay, tu demo untuk Batman. Frame rate average dalam 70 hingga 90 fps. Dia tadi bila ada banyak partikel dia ada ni sikit, frame drop sikit. Tapi bagi aku, as long dia atas 60 fps, itu dah memang cukup sedap. Okay, next video. Okay, ini adalah Cloudpunk, iaitu bagi aku sebuah game indie. Game ni bagi aku adalah underrated gila. Aku suka game ni sebab tema dia cyberpunk. Bagi aku game ni lagi lawa daripada Cyberpunk 2077. Kalau korang tengok sini kau tengok. Dia adalah game macam apa, transportation, macam kau adalah sebagai DHL ataupun JNT lah, kau tukang hantar. Tapi game ni memang, kalau kau tengok kat sini, okay, dia memang pixelated, dia memang macam ni dia punya art style. Tapi bagi aku game ni memang lawa. Dan kat sini korang boleh tengok dia boleh first person view, dia ada first person mode, dan juga dia ada tak silap aku apa, memang tabletop, bukan ini main mode lah. Dia ibarat fixed camera angle, tapi dia just dia boleh macam ni. Bagi aku dia punya apa, freedom of choice tu bagus lah kat sini. Okay, sekarang kita select balik free roam mode, buat pula. Okay, so aku nak ambil kereta aku, ni kereta aku. So exit vehicle. So sekarang ni kita boleh pergi mana-mana. Dia adalah mission dia, kau nak kena pergi mana. Okay, sekarang ni kereta kau. Okay, ni kau boleh select first person mode. Best tu game ni, memang cantik.
Kalau nak rasa hidup macam ala cyberpunk, macam tu lah. Itu lah Shock. Okay, sekarang aku dia ada map dia agak besar juga. Kalau korang tengok, dia ni bukan hanya map dia ada partition, dia ada Moro, pergi Old Town, Water Slide, Midtown, dia ada loading lah. Tapi bagi aku untuk sekejap, tadi aku nak tukar kamera. Jadi game ni macam genre dia lain macam sikit lah. Aku bergantung juga main game ni. Aku tengok dia punya art style dia memang cantik. Okay, sekarang aku nak parking balik sebab aku ada mission kat sini. Sekejap. Okay, depan sikit. Okay, park. Okay, kemudian dia akan keluar. So kira kau ada mission kat sini. Jadi kat sini kalau nak tengok dari segi grafik, kat sini grafik dia resolution 4K. Aku buat max frame rate adalah 120, VSync off dan sebagainya lah. Dia punya visual setting ada quality je lah, maximum. Aku ambil maximum. So kat sini usage aku, kau tengok GPU aku dah mula ni naik sebab GPU ni utilize lah untuk game ni. Jadi kau tengok tu frame rate aku 73. So memang cantik. Game ni pun kata orang tu ada, kalau dia implement ray tracing yang lawa lah. Okay, cantik lah. Okay, so untuk next game pula. Okay, next game adalah Cyberpunk 2077. So game ni biasa lah kata orang tu benchmark untuk next gen punya ni. So aku pun dah habis game ni. Game ni antara story dia aku dah habis. So aku akan continue. Okay, alright, kebetulan aku kat bandar ni. Okay, sebelum tu aku nak korang check dulu aku punya graphic setting. Okay, untuk game ni memang payah lah kalau kau nak hentak semua ultra kan. Tapi obviously monitor ni aku offkan VSync dia. Kemudian full screen nampak 3840 by 2160. HDR aku disablekan sebab aku tak berapa minat sangat guna HDR dalam monitor ni. Okay, grafik. Okay, grafik custom. Jangan korang nak mandai-mandai nak hentak ultra tu, tapi much better lah. Aku prefer frame rate better kan. Okay, field of view aku letak 90. Film grain aku off. Chromatic apa segala apa ni aku onkan je. Motion blur aku off. Okay, advance contrast semua off, dan yang ini aku tak tahu kenapa dia off. Yang contrast shadow aku on. Okay, untuk anti-static aku letak 16. High. Kemudian dekat sini shadow semua aku letak high. Untuk ini aku tak tahu kenapa letak low distance shadow resolution ni. Kemudian yang lain ni ultra. Maybe dia optimize kot. Tapi tak apa, kita boleh tengok dulu. Ni aku tak tahu, aku rasa aku dah tekan medium hari tu. Okay, tak apa. Dan kat sini ray tracing aku on. Semua aku off, cuma lightning je aku off. Okay, dan dari segi DLSS aku letak performance. Mungkin auto ataupun performance lah kata. Okay, kita tengok dulu. So kat sini aku punya frame rate maintain 60. Kira aku punya setting tadi medium high setting lah, tapi more to high setting. Sebenarnya boleh medium untuk prefer frame rate laju. Ui, shock oh. Cuma tak adalah smooth sangat kan, tapi above 60 fps dah kira win-win game ni. Okay, kalau korang tengok. So kat sini adalah, aku tak tahu kenapa aku kat sini. Lupa. Okay. Okay. Sekarang aku nak panggil kereta aku. Okay. Still smooth walaupun 60 fps je. Game ni kau nak dapat 144Hz ultra setting memang tak lah. Oops. Okay. So aku try pakai gamepad lah ni. So shock juga. Ni jalan-jalan sekitar ni. Sekarang dah pukul 7. Sekejap, aku nak buang radio, kang copyright pula. Game ni memang visually aku memang respect lah.
Tapi kalau letak kat ray tracing DLSS tadi dekat performance, dia ada downgrade sikit sebenarnya resolution dia, in favor of frame rate lah. Kira frame rate kau boost sikit, tapi quality resolution kau ada drop sikit, macam 1080p ke 4040p. Tapi benda tu trick lah kata orang tu. Kalau PS5 dia orang ada checkerboard rendering. Kalau PC dia PC lah, dia ada DLSS lah. Ataupun kalau AMD Fidelity FX. So aku akan skip sikit game pada waktu malam. Okay, ni map. Okay, skip time. Kita pergi 3 jam. Okay, game ni best lawa waktu malam. Okay, aku nak ke mana Okay, aku akan ke sini balik sebab dia lawa kat sini lah. Okay, sepatutnya aku nak ke sana. Okay, game ni lawa waktu malam. Kalau korang tengok pijau mata. Okay, ray tracing hidup, cuma shadow je aku disable kan. Dan tengok dia ada drop frame sikit ke 50. Tapi biasanya aku letak kat medium. Dulu aku main 4040p game ni boleh lah 70, 80, 60 ke 80 fps lah, 70 average. Tapi ni dah hentak 4K, memang habis lah, memang bantai habis lah dia punya usage grafik. Nanti aku tunjuk usage dia. Okay, lama sikit lah untuk video Cyberpunk sebab dia lawa kan grafik dia. Kau main 4K lagi lah. Okay, aku nak mundur balik. Tapi aku suka jalan ni sebab oh shit, kurang ajar. Aku suka kat area bandar ni tau. Bandar Jepun sikit. Okay, masuk sini. Okay, kat sini memang pot menarik untuk ambil gambar. So kat situ kau tengok reflection light dia. Gila babi. Sorry, gila babs. Kau tengok gambar ni. Cakap Tokyo dengan reflection light dia, Allah cantiknya. Main 4K lagi lah, naik share. Ok, kita pergi ke ni usage ni jap. Ok, aku punya GPU 74 darjah Celsius, 97%. Sebab aku undervote, dia tak jadi 100% usage lah. So frame rate dekat 55. CPU dia ada kerah sikit, 60-70%. At least jangan bottleneck lah. Dulu aku pakai 1070 Ti, pakai 360 Ti, kira hentak jugalah. Tapi 360 Ti ok sebenarnya. Cuma lepas tu 3070 dan akhirnya aku end game dekat 3070 Ti. So far itulah video Cyberpunk aku dalam 7 minit guys. Ok, next video. Ok, Doom Eternal. So jadi kat sini aku nak tunjukkan dulu lah setup grafik aku. Mana tadi UI video. Ok, kat sini native 4K, triple buffering. Bising dia aku lock kat 144 dah, untuk mengelakkan dia ni. Ok, motion blur off dan yang lain performance metric aku off. Lain ray tracing on. Ok, DLSS quality. Ok, yang lain semua custom high, ultra, nightmare semua. Senang cerita top lah sikit. Ok, so kita try sekejap. Campaign aku rasa macam nak main balik mission first tadi. Ok, kita tengok sekejap. Ok, Doom Eternal, satu-satunya game yang aku rasa memang benefit 4K punya, 4K 120Hz 4K 1144Hz. Ok, kemudian apa kita buat ni. Ok, aku just replay balik. Ok, tengok kat sini memang laju, fast pace dia. Gitu. Lama tengok ni.
tengok. Alamak, baru kau. Aku buat mission lain tapi aja. Buat. Alamak, keluar emo pula. Okay. Selesai. Okay, kalau korang nak tengok kat sini, aku punya usage 98%, 77 darjah Celsius. Mana yang ada sorry. Okay, kau tengok aku punya FPS 120. Jadi game ni ray tracing tau. Kalau korang nak tengok dia ada reflect dia tak. Dia tengok sikit, depan sikit menyalakan. Dia ada ray tracing. Kilat-kilat. Tapi ini kau tengok 120 FPS. So korang boleh achieve 144 dari mana? Kurang aja ada ni. Tak guna pilih kosong. Okey, alah follow emo pula. Tak apa, itulah aku dah dapat demo. So game ni boleh achieve 4K 144Hz dengan RTX 3070 Ti. So next game. Okay, Forza Horizon 4. So sebelum kita mula, yang ni game ni apa tu, MSI Afterburner tak boleh nak check apa dia punya ni, aku punya usage. Tapi apa-apa pun aku akan tunjuk dulu video. Okay, aku punya setting Ultra Dynamic Optimization aku off kan. Resolution full 4K, unlock variable, frame rate unlock, VSync off, full screen ok lah off. So FPS aku akan on, motion blur aku off. So ini memang semua ultra setting lah. Kalau korang tengok semua ni pun ultra lah. Cuma motion blur je aku low kan. Aku tak minat sangat ada motion blur. Jadi so extreme semua tu setting memang fully max setting. So korang boleh tengok kat sini. Jadi let's check it out. So ni aku bawa jeep. Aku masih tak jumpa lagi kat mana ni. So far challenge aku dah, aku ada ni. So lagi berapa hari winter? Lagi 1 jam. Okay, aku nak jaga, aku nak main ni. Okay, so aku pakai jeep ni lah. Kita bagi tengok contoh. So ni okay, aku tak sure kenapa kadang-kadang dia breaking macam ni. Alright, so ini adalah ini gameplay Forza. So kat sini aku akan lalu sini quarry ni. So korang boleh check tu. Okay, akan lalu sikit lecak. So frame rate average dalam 76, GPU 99% lah. Frame rate aku just update lah. So aku akan ke bandar sikit, akan pusing sana. Okay, kat sini aku akan tukar kereta je. Kita akan bagi kereta yang paling laju aku pernah dapat, iaitu McLaren Senna LM. Okay, get in the car. Aku akan pakai McLaren Senna. Ya, kita set location dulu. Kita ke sini. Game ni grafik dia dah ada PS5, dah ada PlayStation fanboy mesti mengharapkan tak ada Forza. Main je lah Gran Turismo, main je lah Need for Speed Heat. Tu pun Need for Speed Heat 30 FPS kan, tak boleh nak unlock. Even main kat PS5. So aku tengok McLaren Senna. So dia aku punya frame rate sekarang dalam 70-80 FPS. Mungkin sebab musim hujan ni, yang sekarang ni spring kat dalam game ni. Game ni aku tak suka season dia lah, especially waktu salji. Tak ada siapa yang suka salji. Oh pocok kau babas.
Wow. Uncontrollable. So sekarang dah berapa minit? Okay, 4 minit. Okay, cepat. Go. Aku tak mau take time sangat. Banyak game nak cover. McLaren Senna ni adalah kereta yang paling laju pernah aku dapat. Okay, kita sampai festival dia. So average FPS aku adalah 80. Usually boleh dapat 100 tau. Tapi tu lah, maybe sebab dia musim spring ni makan banyak sikit sebab ada efek-efek air ke apa. Ngam sui, terkena juga. By the way, pakai controller smoke sedap. Alright, next game. Okay, ni FPS aku. Nampak tak? Tu 80 lebih, 90 lah, nak dekat. Alright. Okay, ni Epic. Sekarang aku nak test Horizon Zero Dawn dengan Phoenix Rising. Dekat dalam Epic ni banyak game, tapi banyak juga yang aku beli. Tapi ni kenapa dia, padahal aku stock origin kot. So ini dalam game dalam Epic aku. Jadi hari kita nak test Horizon Zero Dawn. Let's go. Okay, Horizon Zero Dawn, game di mana kontroversinya iaitu PlayStation eksklusif masuk ke PC. Jadi kat sini, okay, aku biarkan dia optimize shader dulu. So aku sebelum tu aku nak tunjuk setting aku lah, game graphic setting aku. Alright. Okay, display obvious 4K. Field of view aku letak 70 asal. Sebenarnya nanti aku buat 80. Biasanya gameplay lah. Ni sebab nak view asal kan. Kemudian adaptive performance, FPS ini untuk variable refresh rate. Kemudian FPS limit unlimited dan 144 Hz VSync. Okay, HDR aku tak aktifkan. Kemudian ini adalah setting grafik semua ultra high, shadow cuma shadow high aku rendahkan, cloud ultra, motion blur off, dan TAA. Tak tahu anti-aliasing ni guna TAA, temporal anti-aliasing. Kemudian alright, kita try continue, tengok sikit. Okay, game ni lah juga yang membuatkan first time GPU aku meningkat ke 89 darjah Celsius sebelum aku undervolt dulu. Dan aku dah buka magnetic filter dia, barulah okey sikit. Kemudian undervolt. Okay, kalau korang nak tengok sebelum tu, so nampak dia lekat habis dekat 60 FPS. Memang game ni guna habis-habisan lah. Tapi dari segi temperature jadi improve lah. So temperature aku around 70 to 80 degrees lah. So tak ada lebih lagi 80 darjah Celsius. Kemudian CPU usage pun just tak banyak, 20% dengan temperature 50 lebih. So CPU usage pun tak tinggi. CPU temperature pun tak tinggi. So korang tengok ni, ini true 4K lah. Kalau kau main dekat PS5 ke, PS4 Pro ke, dah lah PS4 Pro especially dah lah 30 FPS tapi 4K checkerboard. Ini come on, native 4K ke lama alloy, insert alloy cun. Okay, so FPS aku around 60 to 65. So far okay lah. Ni tak ada ke dinosaur aku nak ketik. Okay, aku lagi suka hand combat ni lagi daripada main anak panah. Strider lompat kau. Okay, mati. Strider. Bantai semua. Oi, tercocok. Okay, mati kau. So, tu dia. Rumput dia. Game ni dulu aku beli kat PS4 Fat. Bunyi macam jet. Aku
kebetulan PC aku pun dah macam jet ni. Tapi so far temperature maintain, usage maintain, frame rate pun maintain atas 60 fps. See the beautiful of 4K 60 fps, 60 fps and above shoot. Dia standard lah tu orang tu. Nak tercocok mata tengok game ni. Kawah dia, tengok rumput dia, kawah. Dan kau tengok temperature pun maintain 74, tak panas. Okey lah. Aku rasa next game lama, tak ada banyak game lagi nak cover. Okay, Immortal Phoenix Rising, sebuah game daripada Ubi Lembut. So sebelum tu aku nak tunjuk korang aku punya graphic setting, grafik, dan aku letak semua very high, adaptive quality off, anti-aliasing semua very high, semua lah screen reflection on ni. Okay, all max setting lah. Okay, kemudian kita cuba continue. By the way, game ni adalah Zelda punya rip-off. Breath of the Wild memang totally rip-off. Kalau Genshin Impact aku tak minat, totally anime. So yang ni lagi cantik, bagi aku lagi mencabar lah. So korang boleh tengok kat sini game dia. Ya Allah, ini game ni 4K pun menyocok mata, walaupun art style dia lebih pada macam apa, Hercules tau. Dia apa, Hercules punya art style. So kat sini tengok, at least boleh tebas pokok, walaupun dia tak adalah Allah. Sekejap ada dia, aku tak tahu kenapa dia ada flickering kadang, lalu je. Tapi mungkin aku punya rumah punya current lah, alamak, ada balik bayar. So kita okey, kita bantai dia balik bayar ni. Kau tercampak. So frame rate aku 60, sekejap aku tunjuk usage aku. Okay, campak kau balik bayar sini. Mana? Mantap pula dia. Nampak sangat tiru Zelda. Okay, campak. Okay, kemudian collect ni balik. Okay, yang aku mengatakan kenapa game ni tiru Zelda, korang boleh tengok lah map yang cerita lah. Memang Ubisoft punya game punya map bapak besar, tapi orang kata kosong. Tapi game ni lawa lah bagi aku. Game map dia buat ni berbaloi lah juga. Dan Zelda rip-off, tengok. Okay lah dia, ada stamina bar. Memang totally macam Zelda. Tu belum aku nak manjat ni lagi. Kau tengok tu panjat. Kau boleh panjat apa-apa macam juga. Okay, dari sini stop dia. Selagi ada stamina, kau boleh panjat apa yang kau nak. Contoh lah. Okay, rehat jap. Tu dia recharge balik. So aku panjat balik. Totally macam Zelda, tapi game ni better lah daripada Genshin Impact bagi aku. Kalau nak rip off pun, Genshin Impact tu gacha game, tapi dia dah campur adukkan. Lawa Okay, kau tengok FPS aku 70 something, temperature 73, tak adalah bising sangat. Okay, so that's all. Ada game lagi, beberapa game lagi aku nak demo. Game ni memang lawa juga, main 4K. Shock lah. Game dia, control dia lebih kurang macam kau kata cek Assassin's Creed pun dia. Tapi bagi aku entah, dia punya action button ni semua kat trigger ni. So game ni pun entah bila lah aku nak habis main. Buat demo je. Okay, bye. Okay, Red Dead Redemption pula. So let's start story. Okay, sebelum tu aku nak tunjuk korang setting dia. Mana grafik? Okay, this is the setting. Resolution okay. Refresh rate 144Hz, full screen, VSync off, triple buffering aku pakai. Okay, kemudian quality preset custom ultra, anti stereo tu 16, segala benda ultra lah. Medium apa, particle, betul-betul.
Okay, advance, aku pakai Vulkan punya API. Okay lah. Ada mana setting ray tracing ni? Aku pasang tadi. Dekat sini. So aku pakai NVIDIA DLSS Auto. So dia ada DLSS, jadi usage kat sini. Rockstar punya game memang optimize jangan risau. Tak mengecewakan. So alright, tu korang tengok aku sekarang dekat Rhodes. Okay, ni John Marston. Mata dah mati. So tengok FPS dia above 60, 80 bye. Ada DLSS lagi bawah, tapi aku buat auto lah. Tapi compare dengan Cyberpunk, DLSS dekat Red Dead ni lagi better implement lah. Cyberpunk nampak sikit ada downgrade dari segi image quality, resolution, sharpness apa semua. Yang ni auto dia nampak Vulkan 75. So aku akan start buat kecoh sikit. Tengok sikit. Okay. Mana kuda aku? Kuda aku part mana Aku lupa. Oh ni. So frame rate maintain 69 70. Yang penting 70. Game ni memang payah lah kau nak apa dapat achieve. Dulu aku main pakai 1070 Ti, medium high setting je nak dapat 60 fps ke atas payah. Tengok, lawa. Ni kalau dekat apa, kalau aku benchmark dekat Sand ni segi best, tapi malah nak kesana sebab kita pun masa tak banyak. Game ni memang truly beautiful lah aku cakap. Tak ada game yang, aku rasa kalau dari segi PC gaming, game ni antara yang terlawa. Aku rank nombor first lah game PC terlawa. Maybe ada orang kata Crysis, ada orang macam-macam lah. Ni first person mode dia. So ni aku memang rank dia antara yang tercantik. Game ni dulu aku main kat PS4 Pro pun dah lawa, tapi 30 fps. Alang bayangkan dekat PC apa. Bila dia announce masuk PC memang aku happy gila lah. Dan of course lah sanggup beli ori untuk barang crack. By the way, ori aku main kat Rockstar ni lah, Rockstar Launcher. Aku tak beli kat Steam ke dekat GOG ke Epic ke. Game ni memang kau rasa macam life simulation Wild Wild West tu lah. Naik kuda je, mendung macam kat JB lah. Mendung, dah panas, mendung. Tengok lah, kita boleh lead, bawa kuda kita parking, jangan biar merata. Oi, game ni walaupun dia slow, tapi slow dia bermakna. Right, dapat game ni achieve atas 60 fps ultra pun dah berbaloi bagi aku. So that's all. Next game. Okay, game aku yang seterusnya adalah Rocket League. Aku favourite game ni, memang dari zaman kat Steam dulu. Sebelum dia pindah ke Epic, aku minat game ni. So first aku akan buat setting ni lah. So semua segala macam high quality dan sekali aku tick lah. Cuma aku offkan VSync dan sebagainya. Frame rate uncapped. Game ni antara yang kau boleh achieve juga 144Hz. Tadi apa, Doom, kemudian apa, Doom, Forza mungkin boleh sebab tadi mungkin musim hujan. Kalau dia bukan musim hujan, dia boleh achieve 100Hz ke atas. So Doom, Rocket League dengan ni lah kira yang boleh capai lebih 144Hz, 100Hz, lebih 100Hz, dan kira utilize lah. Kemudian aku akan buat demo gameplay. So aku suka kereta Batman. Okay, let's go. Sekejap, mana? Alright, game ni dia macam main orang gila lah, sebab kejar bola je tapi tak dapat. Try lawan bot je dulu. So macam tak laju sangat. Oh, tak ada nos. Okay. Alah, terlepas. Tak nak masuk sini.
Sekejap. Jom. By the way, frame rate aku sampai 200 ni game ni. Alamak. Dia apa? Sultan. Dia skor mula. Aku cukup. Ui. Sikit. Tengok frame rate aku spike sampai. Nasib baik selamat. Aku rasa lagi noob siap lawan bot. Ui, Allah ya Tuhanku. Aku nak golkan. Tak stop nanti ya, golkan. Ya. Kau bawa ke mana syaitan? Kau sudah pasang. Salahkan unggul kan. Buang hajar. Yo Allah. Jangan buat sana syaitan. Susah siap lawan. Aku lupa aku punya difficulty tadi aku buat pro kan. So no wonder lah. Macam apa. Kompetitif game ni. Allah. Ya Allah, masuklah. Tak apa lah. Tak ada chance nak masuk gol. Tapi kau tengok frame rate aku 200-199. Game ni memang benefit lah guna 4K 144Hz. Dan aku rasa game ni pun smooth still lain macam. Alamak, tak apalah. Nampak je lah. Right, aku rasa tu kot game untuk Rocket League. Cukup lah. Dan GPU temperature pun maintain 74. So dan sebagainya lah. Okay, that's all. Now last game. Okay, game terakhir yang aku nak test pada hari ni adalah Star Wars Battlefront 2. Game ni macam Batman Arkham. Still bagi aku tercantik walaupun teknologi sekarang dah ada ray tracing ke apa sekejadah sekarang ni. So sebelum tu aku akan tunjukkan aku punya setting video 4K 144Hz. Ini lagi tak ada DLSS apa semua, memang run native. Cuma dari segi graphic quality aku tak ambil ultra lah, aku ambil high. Game ni boleh run ultra tapi dia ada drop frame lah. So high pun dah memadai bagi aku. So kita let's to the gameplay. Okay, yang sedikit aku nak rumuskan lah pasal apa game ni. Game ni pun antara yang tercantik selepas aku cakap apa tadi, Red Dead dan juga Batman Arkham lah. Bagi aku grafik dia memang kata orang tu walaupun game lama tak ditelan di zaman. So start je lah. Okay, aku tengok. Gambar dia. Frostbite engine time ni memang bagi aku all out lah. Kalau korang tengok, kalau kat 4K ni lagi lah. Game ni boleh first person dan juga third person. Itu yang menariknya. Kalau sebelum piu aku nak tunjuk kat kau orang semua. Kau tengok. Ni FPS aku 90 4K tapi high setting lah, bukan ultra. Bagi aku jam ke ultra terlampau ketara. Dari segi grafik padahal tak banyak beza. So kita start berperang. Piu. Mana Stormtrooper? Oi. Ya. Okey, pakai ya, baling bom. Woi, banyak pula. Komander dia ni. Aduh, lari dulu. Siap. Kau tengok daun-daun dia ni, ya Allah. Ni pun antara yang game kedua tercantik lah selepas apa, bagi aku Red Dead. Sebab memang lawa tu, tak ditelan dek zaman. Padahal bagi aku Cyberpunk memang lawa, tapi dari segi grafik overall ni dengan Red Dead lah, dengan Batman gitu. Benchmarking ada 4 game tu memang bagi aku graphical benchmark lah. Oh yo, mati. Nampak tak? Sikit.
issue specialist. Mana ada backpack lah? Tak ada ni. Kat Endor kan? Ni memang benchmark sebab dia hutan-hutan. Tu pokok-pokok tu. Daun-daun dia memang sharp lah. Pakai 4K tak menyesal. FPS pun 80-90. Memang puas hati lah. Piu. Okay, dah capture the flag ni. Mana? Oh, kat sana pula. Ni kira macam capture the flag cap kan. Dia capturing ni lah bad. Tak, aku lupa lah. Mode game ni pun story mode dia aku tak main. Aku banyak main multiplayer dan bot lah. Dengan bot. Wih, dah kecil ni. Tembak kau. Make sure ke suka kau play. Dah kena capture balik sini ni. Game ni aku take time sikit lah. Aku tak tahu mana satu musuh. Oi. Piu. Alah. Salah objektif pula. Kena. By the way, aku 5 minit lah. Okay. Tak dapat lagi loot. Mana musuh? Alam sebalik mata. Lawan kat hutan tak nampak musuh. Walaupun Stormtrooper ni tembak, sepatutnya dalam movie tak kena. Lepas ni tembak berapa kali kena. Mati kan kau. Okay, ni objektif. Waiting for objektif. So mana objektif ni? Objektif. Tunggu jap. Game dia based on objektif. Wish, memang cuci mata lah game ni. Korang tengok laju go. Yes. Tengok temperature maintain bawah 80. Aku pun tak dapat lah mana musuh. Lawa baik. Alright, itulah last game. Okay, ini adalah full screen black. Mungkin nampak reflection tu sebab ada RGB lampu ni. Jadi kat sini glow dia tak adalah ketara. Ikutkan mungkin daripada kamera mungkin nampak terang, tapi actually in real life dia tak seteruk yang disangkakan. Dan dia tak ada glow sebenarnya. Ni sebenarnya reflektifnya panel tau. Panel dia walaupun dia matte tapi still ada reflektif. Dia macam itulah aku cakap tadi, apa, Asus VG 27AQ. Oh lama, hilang fokus. Okay, aku dah pun selesai buat demo gaming experience 4K menggunakan RTX 3070 Ti ni. Jadi apa yang aku boleh simpulkan lah, 4K resolution, adakah perlu untuk korang main sampai resolution 4K? Dia depends pada preference orang. Setengah orang prefer hertz yang tinggi, setengah orang prefer at least macam pemain e-sport kan, e-sport gaming dia memang perlukan respons yang tinggi. Jadi bagi aku untuk resolution 1080p size lebih kurang 24 hingga 27 inci tu dah memadai lah. Dan untuk siapa yang nak main resolution 2K pula, QHD 1440p size 27 ke 32 pun bagi aku ok, sebab aku dah guna ke semua jenis monitor lah. Kata orang tu daripada size 22, 23 inci, 24, 27, 32, ultra wide 29 inci tu pun aku pernah guna. Dan 34 inch pun aku pernah guna, iaitu Acer X34P dan juga Dell 34. Jadi untuk resolution 4K memang ada resolution 4K yang size dia 27-28 inci. Tapi bagi aku kalau korang nak experience yang best, better cari 32 inci ke atas lah. Itu sebab biasa TV at least 43, 55, 50 inci orang pakai 4K. Tapi untuk monitor 32 adalah bagi aku yang paling sweet spot untuk 4K resolution. So dari segi gaming experience bergantung pada GPU korang lah. Macam aku pakai 3070 Ti baseline lah, 3070 actually baseline. Kalau korang nak 3060 Ti pun boleh, tapi bagi aku 3060 Ti tu adalah peak untuk
1440p 2K. Jadi untuk gaming experience RTX 3070 Ti after undervolt barulah bagi aku kira okey lah temperature dia, sebab aku pernah guna sampai aku mula aku pasang dengan casing aku ni temperature sampai 89 main Horizon Zero Dawn. Memang so after aku undervolt dan aku keluarkan magnetic filter ni, barulah temperature dia maintain bawah 80. Kalau peak paling panas pun 82 darjah Celsius lah. Tu pun kalau suhu bilik time tu tak ada buka aircon apa semua. Waktu siang, kalau malam ada aircon apa semua, dalam 70 something lah, 70s house. Jadi berbaluikah ambil monitor 4K, bergantung pada duit korang juga. 3599, tak semua orang mampu nak beli monitor, spend monitor sampai macam tu kan. Kata orang baik beli TV 4K, dan TV 4K 120Hz pun bukan murah, especially kalau korang nak main yang TV kat konsol lah. Tapi aku main kat PC, that's why aku prefer monitor. Itulah sedikit sebanyak apa yang aku boleh share tentang monitor dan juga RTX 3070. 3070 berkenaan dengan 3070 punya performance, bagi aku dia sebenarnya kat ni adalah maksimum untuk 1440p, dan bagi aku normal usage untuk 4K. Kalau nak 4K experience yang kata orang tu performance lagi boost, better ambil 3080 ke atas lah. Ada orang pun pakai 3080, 3080 Ti, 3090, diorang pun main monitor 2K je, tak pun ultrawide 38 inci ke kan. Dia semuanya bergantung pada preference masing-masing lah. Aku suka tengok grafiknya cantik apa semua. Main game tak pernah habis. So just scrolling itu je lah. Hobby, it's a hobby. So that's all for today. Jangan lupa like dan juga subscribe channel aku. Akan datang insyaAllah akan buat konten lagi. Mungkin untuk review pasal aku ada benda nak buat untuk ni controller, pasal controller, apa keselesaan controller, dan ini adalah one of the classic controller yang aku minat. So for the next video, stay tuned. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.